Bismillahirrahmanirrahim. Ish, tiba-tiba dia terdengar tau, macam ada orang tolak pintu surau dekat belakang. Padahal malam tu cuma dia seorang je yang bertugas kan. Dan dia tahu tak ada siapa-siapa pun malam tu kat dalam pejabat tu. Dan sebabnya kalau ada orang yang stay back ni, mesti kena beritahu kat dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanlah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak membawakan anda kisah. Ada beberapa kisah lah kali ni. Ada satu kisah tu yang mula-mula tu kisah berkenaan dengan gangguan. Dia saja mengganggu-ganggu, mengusik kawan-kawan dia kan. Kita lihat apa yang terjadi pada mereka. Okey, untuk yang kisah yang keduanya pula, kisahnya tu datang daripada Encik Hairi. Encik Hairi yang dekat Ipoh tu kan. Kisah yang dihantar sebelum ni adalah kisah dia bekerja sebagai seorang technician macam tu. Jadi ni kita ada kisah lagi. Jadinya tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni macam yang KSM katakan tadi kan, kisah berkenaan dengan kerana mengusik. Dia ngusik-ngusik kawan dia. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama ni. Okey, cerita ni adalah satu kisah yang nyata kata dia. Berlaku di sebuah kilang elektronik pada tahun 2007 dekat Kuching, Sarawak sana. Jadinya nama diminta rahsiakan lah kata dia. Okey, kita tak nak beritahu lah. Okey, macam ni. Masa tu saya kerja shift malam, pukul 7 malam sampai pukul 7 pagi. Dan saya dalam tim QC ni. Dan tempat saya ni ada dalam satu bilik khas yang untuk kami cek barang-barang ni lah. Before kena dispatch barang-barang ni ke bahagian operation. Kalau nak ke tandas tu, kena lalu beberapa biji mesin tau. Besar-besar mesin dia. Then kena keluar dan akan melalui satu ruangan yang di mana sebelah kiri ni adalah bilik operation kilang lah. Tempat diorang nak hantar barang-barang kalau kami dah check nanti kan. Okey, lurus lagi ke depan, nanti akan jumpa satu pintu untuk keluar daripada kilang lah. Keluar masuk kilang ni ikut guna pintu ni lah. Okey, tandas dekat belah kanan tau. Okey, sebelah tandas ni ada ruang kerja. Tak ada pintu, dia cuma ada dinding-dinding je dekat situ memisahkan antara bilik dengan bilik sebelah tu lah. Dan bilik sebelahnya pula adalah bilik QC. Which is bilik QC ni dekat dengan pintu keluar masuk kilang tu lah. Dan depan bilik tu ada bilik store. Tempat simpan komponen-komponen elektrik yang dah siap lah. Dan store tu ada CCTV ya. Okey, boleh nampak lah sampai dalam bilik QC ni CCTV daripada store tu. Okey, cerita dia bermula macam ni. Kawan saya ni, okey, kita letak nama kawan dia tu Kak Ros Dia ajak saya nak pergi ke tandas malam tu kan. Jadinya saya pun on je lah kan. Jarak daripada pintu bahagian kami ni nak ke tandas tu lebih kurang dalam 10 ke 15 langkah je sebenarnya. Taklah jauh mana. Dan settle buang hajat kami berdua dekat tandas tu, Kak Ros pun ajak saya jumpa geng-geng dekat bilik QC depan pintu keluar masuk tu lah. Dan malam tu diorang ramai tau dekat situ. Dalam 6 ke 8 orang lah. Yang selalunya adalah dalam 2-3 orang je yang tengah buat kerja kat situ. Mungkinlah pada malam ni masing-masing semua nak kerja OT lah agaknya kan. Jadi ramai lah kat situ. Dan depan bilik tu siap ada troli lagi yang penuh dengan barang-barang tau. Dan besar troli tu besar dia 3 kali ganda besar dia daripada troli pasar raya tu kan. Kita orang pun jalan nak pergi situ kan. Dah habis orang kata dah buang air kecil apa semua kan tadi kan. Kita orang pun jalan-jalan nak pergi ke tempat diorang buat kerja ni lah. Baru je nak sampai depan pintu tu,
Kak Ros ni boleh datang satu idea pula. Kata dia nak menyakat. Jom kita nak kat dia orang tak? Dan saya yang masih budak-budak lagi lah masa tu kan. Tak fikir apa-apa pun. Saya pun iakan je lah. Mengikut kakak kan. Jadi layankan je lah. Orang tu sini daripada kita. Dan kita orang pun pergilah bilik depan tandas tu kau. Kami cari-cari kain putih kecil tu. Memang yang ada kain putih kecil ni memang dah siap-siap potong-potong ni. Dia dekat dalam store tu. Jadi kita pun ambil kain putih kecil ni. Dan Kak Ros ambil lebih kurang dalam 2 helai lah macam tu. Before tu saya nak explain kejap Setiap bilik dalam kilang tu, dinding dia bahagian bawah tu dibuat daripada plywood tau. Yang atas dia cermin. Bawah plywood, atas dia cermin. Jadi besar lah cermin dia. Dan kalau orang lalu lalang depan bilik tu, confirm memang kita boleh nampak. So, okay. Saya dengan Kak Ros waktu tu kan, kita orang jalan tau. Tunduk kan. Sambil bersembunyi di sebalik dinding plywood tu lah. Sambil intai-intai, geng yang tengah duduk khusyuk-khusyuk tu lah. Tengah orang kata sambil buat kerja, sambil bergosip-gosip tu kan. Dan Kak Ros waktu ni mula ketuk dinding tu tau. Dan masa tu diorang semua terus senyap tau. Dan kita orang tahan lah gelak kan. Lepas tu intai lagi tau. Dan diorang kat dalam tu dah masing-masing dah macam, kau dengar tak bunyi apa tu? Kak dengar tak bunyi apa tu? Kak bunyi apa tu kak? Oh curang kau. Kak bunyi apa tu kak? Kak apa tu kak? Sambil Kak Ros ni dia layang-layangkan kain putih yang kita orang ambil tadi tu kan. Kita orang punyalah sakit perut waktu ni, tahan gelak. Dan intai-intai bilik dia orang tu kan. Kali ni kan dia orang tu dah duduk rapat-rapat sambil peluk-peluk dah masing-masing waktu ni. Dan kita orang ni sambil-sambil nak tergelak tu kan. Kak Ros. Dah lah kak, dah lah. Dah, kita terjah dia orang je lah kak kan. Kesian dia orang tu, muka dah pucat dah kak masing-masing tu. Alah kau ni relax lah. Kita sakat je lah dia orang dulu. Dia orang yang kena sakat, kau pula yang takut. Relax lah. Bukan apalah kak. Tu ha. Ima tu. Kan ada kat situ tu. Dia tu jenis awet gangster sikit. Saya tengok dia dah macam lelaki dah. Takutlah saya dengan dia kak. Silap-silap karang. Boleh kena tumbuk kita ni karang. Dah lah kak. Tapi waktu ni Kak Ros ni tak puas hati lagi tau. Dia tolak-tolak pula troli kat depan bilik tu. Dan sampai hampir tutup lah pintu depan bilik tu. Dah sampai nak tutup half dah pintu depan bilik diorang tu kan. Allahu Akbar kak. Aku nak balik kak. Aku nak balik. Saya waktu ni dah rasa bersalah sangat tau. Dan sekali lagi saya suruh Kak Ros, kak dah lah kak, stop lah kak. Tapi lah degil yang amat tau Kak Ros ni. Saya sampai tarik-tarik tangan Kak Ros ni. Dah lah kak, jomlah kak, kita masuk bilik kita balik. Kejap. Last. Kali ni last je. Kak, akak perasan tak kat store ni ada CCTV tu Kau tengok tu kak. Matilah kita kak. Kantoi lah kita nanti kak. Kita tengah sakat-sakat dia orang ni. Relax lah. CCTV tu rosak lah. CCTV tu dah lama rosak. Aku tahulah aku orang lama kat sini. Oh, rosak ke? Okey, kau standby aku lari, kau lari. Kau jangan tak lari pula. Kantoi kau nanti. Dan Kak Ros ni buat apa korang tahu tak? Dia layang-layangkan kain putih tu macam ni kan. Layang-layangkan. Lepas tu dia baling kain putih tu atas troli tau. Macam kain terbang lah macam tu kan. Lepas tu dia ketuk-ketuk dinding tu. Dia pakai siku tau. Allahu Akbar. Lepas tu Kak Ros ni tolak troli tu sampai langgar pintu keluar masuk tu tau. Kedabam. Bunyi memang kuat lah. Dia orang ni semua dah jerit-jerit Allahu Akbar. Aku nak balik. Aku nak mak. Siap menangis lagi dia orang dalam tu tau. Dan semua dah berteriakan dah dalam tu. Dah macam orang histeria dah. Dan saya pun lagi tak tunggu lama. Saya pecut lagi bila saya nampak Kak Ros dah cabut dulu kan. Saya pun cabut dah juga. Tapi kita orang rasa waktu tu tak sempat lah sampai nak masuk ke pintu bahagian kami. Jadi punya kami pun cepat-cepatlah masuk dalam tandas. Sembunyikan diri dalam tandas dulu. Hoi, kau tengok tak muka dia orang tadi? Dah macam nak meninggal weh. Aku tengok muka masing-masing. Masing-masing muka dah pucat dah. Kak, dah lah kak. Jomlah kak, kita minta maaf kat dia orang kak. Kesian kak dia orang tu. Dah macam nak kena histeria dah saya tengok dia orang tu tadi. Kau gila ke apa? Kalau nak pergi minta maaf, kau pergilah, kau pergi. Kalau kau dah kena belasah dengan Amy tu sekarang, aku tak nak tahu. Aku tak nak tanggungjawab. Pandai-pandailah kau. Kalau kau berani, pergilah. Kau aku pergi kan. Dia belasah pula.
Kau pergi kang. Dia belasah pula. Tahu pun kau. So, masa dalam tandas tu lah, kami semua dengar lah, diorang ni semua dah potong piaran tau, lari keluar daripada bilik tu. Dan masa ni lah, Kak Ros ni ajak saya pura-pura. Konon-konon macam kita orang ni, tengah guna kat tandas. Baru keluar dari tandas lah, lebih kurang macam tu. Jadi, kita orang pun buat-buat lah, keluar tandas jalan dengan muka longoy, buat macam tu kan. Dan macam yang disangka, diorang ni lari tau. Lari mendapatkan kita orang tu. Yang seorang tu sampai-sampai terus jatuh pingsan tau. Nasib baiklah yang lagi dua ni sempat tangkap badan dia daripada jatuh ke atas lantai tu kan. Dan Amy yang tomboy tu, yang saya takut tu lah kan, datang je terus tumbuk dinding tandas tu kan. Bam! Sambil nangis-nangis, menyumpah-nyumpah lah. Dan saya waktu ni tengokkan si Amy dah macam saya, dia kecup perut tau. Tapi Kak Ros kan, dia buat macam tak ada apa-apa. Dia macam relax je gitu kan. Macam tak ada urat takut langsung. Lepas tu Kak Ros berlakon apa tau? Korang semua ni kenapa ni? Kenapa muka pucat masing-masing ni? Apa bising-bising tadi? Kak, tolong Kak. Kita orang kena kacau Kak, ngantu kat bilik tu. Hantu putih anak Kak. Dia ketuk-ketuk dinding bilik tu Kak. Dan saya waktu ni, saya pun terpaksa lah berlakon juga. Pura-pura jugalah takut macam tu kan. Lepas tu datang pula geng-geng budak-budak lelaki ni daripada luar tu. Dia orang tu baru balik merokok lah waktu tu. Hairan lah budak-budak ni tengok troli tu ada kat depan pintu. Sebab hampir pintu tu tak dapat nak dibuka tau. Dia orang pun tolong-tolong lah. Siap ada yang bacakan surah-surah lah untuk nak pulihkan semangat budak-budak perempuan ni lah. Dan kami pula disuruh balik semula ke bahagian kami. And on the way tu, kesian juga akak tengok diorang macam tu teruk juga tau, diorang punya trauma tadi akak tengok. Kesian diorang, macam rasa menyesal pun ada. Dalam hati saya waktu ni, ada pula hati perut kau ni kan, daripada tadi aku suruh kata stop, kau tak nak stop kan. Kak, kenapa akak tak terjar je diorang tadi? Kan kita orang cakap nak usik-usik, nak lepak-lepak kejap dengan diorang, nak sembang-sembang. Kenapalah sampai macam ni pula Kak boleh jadi? Entahlah mungkin sebab seronok sangat kot sampai tak boleh nak fikir apa-apa. Jadinya waktu ni kami pun berjanjilah yang tu hanya rahsia kami berdua je. Okey, yang ni part serap dah masuk Keesokan harinya lah satu kilang ni kecoh pasal kejadian malam tadi tau. Macam-macam versi cerita ni keluar. Dan saya ni walaupun dalam keadaan serba salah ni, bila terdengar je versi yang pelik-pelik tu, geli hati juga ada kan. Macam-macam lah cerita itulah cerita ni kan. Yalah, cerita sebenarnya hanya saya dengan Kak Ros je yang tahu. Jadi beberapa hari lepas tu lah, kami berdua masuk shift siang. 7 pagi sampai pukul 7 malam lah. Jadinya time rehat makan tengah hari ni, kita orang nampak tau ada ramai ni berkumpul ramai-ramai ni kan. Bersama-sama dengan Pak Gad dengan geng-geng lelaki ni lah kat tempat merokok tu. Dan disebabkan perasaan ni ingin tahu sangat-sangat je ni, jadinya saya dengan Kak Arus pun join lah. Dia orang nak tahu juga apa cerita kan. Dan ceritanya lah dia orang waktu tu tengah sembang pasal kejadian yang malam tu lah. Jadinya waktu ni kita orang pun dah tersenyum-senyum lah kan. Dalam diam ni kita tersenyum-senyum lah kan. Yelah, kali ni cerita versi apalah pula dia orang nak bawa ni kan. Dan menurut kata Pak Gad ni lah, dia ada sekali tahu tengok CCTV dekat store tu. Dan masa tu saya memang dah cuak tau. Saya bisik dekat Kak Rus. Kak, bukankah Kak kata CCTV tu rosak? Walan. Oh Walan, bila masa pula CCTV berfungsi? Katakan dah lama rosak. Dan Pak Gad tu pun jawab, 2 minggu yang lepas lah teknisian dah datang, dah betulkan. Dan waktu ni saya dah start menggigil lah. Takut kantor lah punya pasal kan. Peluk dingin lah. Dah peluk-peluk dah saya waktu ni kan. Alamak, masa aku karang dengan Kak Ros ni karang kantor. Aduh lah, masa aku ni kang mati aku dengan belasah dengan si Amy ni kejap lagi. Dalam video yang ditunjukkan tu, dalam video tu memang nampak betul troli tu bergerak sendiri tau. Dengan bunyi ketukan yang kami buat tu kan, ada juga dengar tau kat situ. Dan saya dengan Kak Ros pun, kalau betul, takkan kami tak kelihatan dalam video tu waktu tu kan? Dan tambah Pak Gad lagi, kain putih yang diorang jumpa tu, kain yang Kak Ros ambil, yang kain Kak Ros baling tu kan, ada kesan tumpukan tanah merah tau. Tanah-tanah macam tanah-tanah kubur macam tu kan. Ya ke pakcik? Ya betul lah cik. Ke pakcik buat cerita ni pakcik? Dan saya cubit dengan Kak Ros ni tau sambil jeling tu. Nanti tak pasal-pasal pula kita orang kantor kan. Dia ni asyik nak tanya je kan. Nak menyalah-nyalahkan orang je kan waktu tu kan. Dan Pak Gad tu pun tenung je tau muka Kak Ros tu. Kemudian dia keluarkan handphone daripada poket seluar dia. Nampaklah dia buka handphone dia. Dia cari galeri dia. Dia mencari sesuatu dalam galeri dia. Bila dah jumpa apa yang dia cari tu, dia tunjuk pada semua yang ada dekat situ tau. Gambar kain putih ni memang jelas dengan kesan kotoran, dengan kesan tanah kat situ. Dan saya waktu ni dah start meremang tau. Tapi Kak Ros ni still macam, alah tak adalah tu. Pakcik, jangan-jangan pakcik dengan kawan-kawan pakcik kot sengaja kotor-kotorkan kain ni. Sajalah tu nak takut-takutkan kau orang.
Dan Pak Gad tu diam tau. Dan sekali lagi dia tekan-tekan handphone dia. Dia cari sesuatu. Dan kali ni dia tunjuk video yang dia rakam masa mula-mula dia orang pergi kat tempat kejadian tu tau. Dan video tu memang membuktikan memang kain tu dah kotor daripada first time dia orang jumpa kain tu. Dan barulah Kak Ros ni dah terdiam tau. Muka dia terus pucat terus tau. Habis rehat tu, kami masuk semula ke bahagian kami, QC bahagian kami lah. Tapi sebelum tu, sempatlah singgah jumpa geng-geng yang kita orang sakat malam tu kan. Dan kita orang waktu ni pun pura-pura lah, tanya-tanya itulah, tanya-tanya ni lah. Dan kakak yang paling senior dekat situ pun kata tau, dia kata dia pun ada tengok video tu tau dengan pihak management waktu tu. Dan katanya ataupun cerita daripada kakak ni sebiji cerita macam Pak Gad tu. And geng yang seorang lagi tu pun cerita. Dan katanya diorang tak nampak pun kain kecil tu. Yalah kain yang Kak Ros pegang tu. Yang kain Kak Ros layang-layang tu kan. Yang diorang nampak kata diorang ni. Diorang nampak ada satu kain putih yang besar tau. Macam selimut melayang terbang daripada atas waktu tu. Dan kainnya jelas sekali nampak memang koyak rabak dan kotor tu. Dan sebab tu masa kami intai, diorang masing-masing dah berpeluk-pelukan tau waktu tu. Masing-masing dalam hati diorang ni, janganlah sampai hantu tu tunjuk muka. Sudahlah, janganlah, jangan sampai macam tu lah kan. Jadi saya bila dengar macam tu memang dah meremang habis lah. Meremang tau. Tu dalam hati saya, pasal lain macam sangat ni Pasal cerita dia lain. Kak Ros pun cubalah mendapatkan kesahihan cerita. Dan dia tanya lagi kakak seni tu tau. Memang tak nampak sesiapa ke kak dalam video tu? Dan troli tu memang bergerak sendiri ke? Dan kakak sini tu anggut-anggut dan kata, betul lah tu. Dan bunyi ketuk-ketuk tu pun ada tau. Dan saya dah macam tak mampu nak kata apa waktu ni. Saya pun minta izin nak balik ke bahagian kita orang. And on the way nak balik tu, kami masing-masing dah diam dah. Terdiam masing-masing ni. Saya dengan Kak Ros ni lah. Dan berfikir kelogikan cerita tu. Sebab sepatutnya confirm lah kami akan terpampang nampak dalam video daripada CCTV tu. Dan kalau betul CCTV tu berfungsi, kita berdua ni sudah pun patutnya dah dipanggil oleh orang kata pihak management sebab kantor menyakat orang ni. Tapi ni tidak. Jadinya, apa sebenarnya yang terjadi? Jadinya kesimpulan yang saya dapat buat lah malam kejadian kami musik tu, bukan hanya saya dengan Kak Ros je. Tapi kita orang bertiga malam tu sebenarnya. Satu lagi, siapa lagi? Itulah dia. Dan hantu tu mungkin dah sembunyikan kami berdua sampai tak nampak kita orang dalam video CCTV tu. Sama macam dia juga, gaib kan. Sebab kan niat nak menyakat ni ada makhluk Tuhan yang lain pun nak join juga. Dah tu memang perangai dan kerja dia kan. Memanglah. Yang kita manusia ni yang sibuk-sibuk nak ambil kerja diorang tu nak buat apa? Dan ini adalah kisah pembukaan kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang KSM sampaikan? Harap anda terhibur dengan kisah yang pertama ni. Sebab KSM ada lagi kisah. Yang kisah yang kedua ni berkenaan dengan kisah daripada Hairi. Hairi daripada Ipoh. Jadi kita terus dengan kisah yang kedua. Okay guys, untuk kisah yang kedua kita terus dengan kisah yang kedua ni. Okay, untuk kisah yang kedua ni kisah daripada Hairi macam KSM katakan tadi Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam Hairi. Okay, ni saya nak kongsikan cerita seram untuk semualah. Nama saya Hairi, tinggal di Ipoh dan saya bekerja sebagai technician komputer di KPTM Ipoh. Jadi tugas-tugas sebagai technician ni memanglah saya kena banyak habiskan masa di dalam amal komputer. Jadi nak dijadikan cerita lah. Pada hari itulah, pada satu hari tu, time pelajar-pelajar ni semua tengah cuti semester. Dia pelajar je lah cuti. Tapi kita orang yang bekerja ni kenalah tetap bekerja juga. Jadinya sebagai technician ni, bila pelajar tak ada ni, of course lah, time tu lah banyak kerja saya nak kena buat sebenarnya. Saya nak kena buat maintenance lah itulah ini kan. Dan pada kali ni, saya telah diarahkan untuk kena buat maintenance pada makmal komputer tersebut. Dan katanya, semua PC dalam makmal tu, saya kena siap, kena servis semua siap-siap. Adalah lebih kurang dalam 40 unit komputer dalam tu. Jadi saya pun buatlah kerja-kerja saya, servis komputer ni apa semua kan. Bila dah siap semua, Alhamdulillah lah saya berjaya dah. Saya siapkan semua kerja ni, saya dah servis semua sekali. Cuma ada satu je masalah. Ada satu je komputer ni yang menjadi masalah pada saya. Dan komputer ni betul-betul terletak di bahagian yang paling belakang sekali. Dan tepi tingkap tau.
Misterinya komputer tu kan, okay, dia macam ni tau. Bila saya dah siap-siap kerja saya lah, okay, pada hari tu, saya dah siap kemas apa semua, saya dah siap kerja saya. Dan bila saya nak balik, saya pun offkan lah komputer ni. Bila saya dah offkan dia ni, saya pun balik lah macam biasa. Dan esoknya saya datang lah pagi macam biasa kan. Saya datang, buka makmal apa semua, masuk lah. Dan saya datang ni, saya tengok komputer tu tadi dah on dengan sendirinya tau. Mula-mulanya saya macam, okey lagi lah ini. Mungkin lah, saya fikir mungkin komputer tu je lah. Memang komputer tu bermasalah lah. Jadinya hari tu saya belik-belik komputer tu. Tengok lagi apa yang saya buat silap ni kan. Apa benda yang jadi nak kena repair lagi ni kan. Saya cek belik-belik. Tapi tak ada jumpa sebarang masalah pun dekat komputer tu tau. Dan waktu ni saya masih lagi berhusnuzon tau. Okey, kali ni bila saya nak balik ni, saya matikan. Okey, saya pastikan. Okey, aku dah matikan komputer ni. Okey, dah matikan. Saya siap offkan. Cabut plug tu lagi tau. Dalam hati kali ni, mestilah kali ni tak boleh nak hidup lah. Dah cabut plug sekali kan. Lepas tu saya dah buat tu semua, saya pun balik lah. Balik rumah macam biasa kan. Menjalani hari saya macam tu macam biasa je lah. Okey, besoknya saya masuk kerja lagi sekali. Bertambah pelik lah saya. Sebabnya esoknya saya masuk kerja tu, saya tengok plug tu dah dipasang. Dah siap PC tu terpasang tau. Hairan ada, pelik pun ada, seram pun ada. Sebab tak ada sesiapa pun yang masuk dalam makmal tu selain daripada saya. Sebab makmal tu memang saya kunci dan kunci tu ada pada saya je. Jadinya saya pun mintalah pejabat saya ni untuk nak tengok CCTV. Dengan alasan saya kata takut kalau ada orang pecah masuk dalam makmal tu dan gunakan komputer makmal tu. Pejabat pun izinkan saya lah untuk nak tengok CCTV tu. Dan bila tengok CCTV, alangkah terkejutnya saya. Dalam rakaman CCTV tu boleh nampak dengan jelas weh. Kerusi dengan mouse tu dia macam bergerak sendiri. Mouse tu bergerak-gerak sendiri dan komputer tu dia on sendiri. Dan nampak waktu tu macam ada orang menggunakan komputer tu tau. Tapi tak nampak pun sesiapa ada dekat situ. Dan anda semua bayangkanlah dah lah saya kena kerja kat dalam tu, dalam makmal tu seorang-seorang kan. Masya Allah. Jadi seramlah saya dibuatnya. Nasib baiklah kerja ni saya dapat buat time waktu pejabat. Kalau buatnya orang kata bos suruh siapkan urgent ke, nak kena stay back sampai ke malam ke, mau pengsan berdiri saya kat situ. Dan Alhamdulillah PC yang tu yang orang kata bermasalah tu, sekarang pihak pengurusan dah lupuskan dah. Sebab dah lama sangat pun PC tu. Dan dah pun digantikan dengan PC yang baru. Semenjak berpindah ke bangunan baru ni, semua barang pun dah dibarukan lah. Alhamdulillah. Okey, kisah yang seterusnya daripada hari ni Okey, untuk kisah yang ni kisah yang ni daripada Hairi juga. Kisah ni kisah Pak Cik Gad. Kita terus dengan kisah Hairi yang seterusnya ni. Okey, ada Pak Cik Gad ni lah. Yang dia ni memang ditugaskan untuk menjaga bangunan KPTM tu lah. Jadinya pada malam hari dia bertugas pada malam hari. Dan selalunya dia ni akan bertugas menjaga bangunan ni berdua. Tapi nak dijadikan cerita, kawan dia pula masa tu boleh pula ambil MC. Biasalah kan masa tu memang musim demam. Jadinya kawan dia tu beritahu yang dia tak sihat dan tak dapat bertugas malam tu. Terpaksalah Pak Cik ni bekerja seorang diri. Dan tak silap saya kisah ni terjadi pada hari Khamis malam Jumaat tau. Klise kan. Okey, Pak Cik ni namanya Muhammad. Okey, kita letak saja nama Pak Cik ni Pak Cik Mat lah kita panggil kan. Jadinya Pak Cik Mat ni pun okey je lah kan. Nak buat macam mana, dah orang tak sihat nak MC kan. Dia ni pun ataupun Pak Cik Mat pun kerjalah macam biasa. Duduk dekat guard post tu sambil memerhatikan keadaan sekeliling, sambil orang kata buat-buat report. Yalah, yang kena siapkan report tu nanti malam supervisor akan datang nak semak report ni kan. Dan hari tu berjalan macam biasa je. Macam hari-hari sebelumnya lah. Yalah, bukanlah tak pernah Pak Mat ni bertugas seorang diri. Dan jadi tak ada apalah yang nak ditakutkan oleh Pak Mat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila masuk waktu maghrib lah, Pak Cik Mat ni pun orang kata, dah maghrib ni kan. Bersiap-siap nak pergi ke surau, nak solat maghrib lah waktu tu. Dan surau ni pula terletak dekat tingkat 3 tau. Dekat tingkat 3 ni memang seram sikit. Sebab cerita sebelum ni kalau siapa pernah dengar kisah daripada hari ni yang surau dekat tingkat 3 tu, kata dia memang seram kan. Terus cerita dia. Tingkat 3 ni memang seram sikit tau. Sunyi je dan lampu tak berapa nak terang. Jadinya keadaan dekat tingkat 3 ni memang suram sangat-sangat. Dan sebenarnya
ramai tahu yang dah pernah kena ganggu dekat situ. Termasuklah saya. Maksudnya Hairi ni lah. Dan Pakcik Mat ni pun ambil wuduk, siap-siap, bentang sejadah dan dia pun nak solat maghrib lah. Dan waktu Pakcik Mat tu nak mulakan solat maghrib dia tu, dia rasa macam tak sedap hati je tahu waktu ni. Tiba-tiba bulu roma dia tu meremang tau. Meremang macam tu. Dan Pakcik Mat ni cubalah buat tak indah je dengan perasaan dia tu. Sebab tengah nak sembahyang kan. Takkanlah nak ambil peduli sangat benda-benda macam tu kan. Dia pun nak mulakan solat dia lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia terdengar tau, macam ada orang tolak pintu surau dekat belakang. Padahal malam tu cuma dia seorang je yang bertugas kan. Dan dia tahu tak ada siapa-siapa pun malam tu kat dalam pejabat tu. Dan sebabnya kalau ada orang yang stay back ni, mesti kena beritahu kat dia kan. Mesti kena inform dia sebagai orang kata guard kan. Jadinya waktu ni dia pun teruskan solat tau. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Waktu ni Cik Mat ni dah jadi gelisah tau. Makin lama tak sedap hati tau. Sebabnya sekarang ni dia rasa ada seseorang tengah berdiri dekat belakang dia tau. Rapat sangat-sangat. Dan dia dah mula dah ada bau yang busuk yang amat kata dia. Mengalahkan bau bangkai. Dan benda tu macam mengejek-ngejek dia tau yang tengah solat waktu tu. Dan bila dia sujud, benda tu pun ikut sujud tau. Dan Pakcik Mat ni tetap teruskan juga sembahyang dia waktu ni. Walaupun hati ni dah, orang kata dah tak tenteram, khusyuk pun dah entah ke mana dah waktu tu. Dan waktu dah nak dekat habis solat ni je, dah masuk rakaat ketiga tu waktu tu. Dan dia pun dah menggigil lah, dah tak fokus dah waktu tu kan. Dekat telinga kiri dia, sekali lagi makhluk tu berbisik tau. Kau nak tengok aku tak? Kau nak tengok aku tak? Kau nak tengok aku tak? Tengoklah aku. Bila je dia dengar benda tu berbisik kat telinga macam tu, terkejutlah dia ni kan. Terus dia pusing belakang macam tu. Dia tengok, ya Allah, dia nampak susuk tubuh pakai kain telekung macam tu. Kain telekung tu dah koyak, rabak apa semua, dengan kesan darah meleleh-leleh, dah warna coklat gelap dah. Orang kata coklat gelap dah kering darah tu kat telekung tu kan. Dengan muka hitam mengelupas macam tu, dah macam terkesan terbakar macam tu. Dan benda tu gelak dan mengilai-ngilai tau kat belakang dia. Terus pengsan Pak Mat dekat situ juga. Seminggu jugalah Pak Mat tu demam. Dan ini adalah kisah mula-mula macam mana Pak Mat ni kena gangguan dekat tingkat 3 surau tu kan. Okey, kita terus dengan kisah yang terakhir untuk malam ni. Kisah yang seterusnya ni. Ini juga kisah berkenaan dengan Pak Mat juga daripada Encik Hairi ni. Kita terus dengan kisah dia. Kisah ni terjadi 2 minggu selepas kejadian. Orang kata kejadian yang mula-mula tu lah. Yang Pak Mat kena ganggu waktu solat maghrib tu lah. Orang kata ajal, maut, jodoh, semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkinlah ini adalah ajal dia. Dah tertulis ajal Pak Mat ni macam ni kan. Sebelum tu, kata saudara Hairi kita ni, sebelum tu kita mintalah sedekahkan Al-Fatihah pada Pak Mat tu. Nama penuh dia Cik Hairi ni tak ada mention pula, tak ada beritahu kat saya pula. Saya ada tanya. Dan katanya dia pun dah terlupa lah. Biasa panggil Pak Mat je kan. Jadinya dia pun terlupa lah. Okey. Kita sama-sama lah sedekahkan Dan ini adalah cerita gangguan yang terkena pada Pak Mat ni sampai dia meninggal dunia. Dan inilah cerita dia macam ni. Kisah ni terjadi masih lagi dekat bangunan KPTM ni lah, tempat di mana saya masih bertugas tu. Dan kisah ni dah lama dah jadi dah sebenarnya, kata dia. Sampai dah terlupa dah bila dah berapa lama dah kan. Okey. Bangunan ni ada 5 tingkat dan katanya tingkat yang paling atas sekali tu adalah tingkat yang paling berhantu, paling angker sekali dekat dalam bangunan KPTM yang lama tau, dan paling menyeramkan. Jadinya nak dijadikan cerita, Pak Mat ni nak solat maghrib jugalah masa ni, dan tempat wuduk dalam surau kat tingkat 3 ni pipe dia pecah. Jadinya satu floor dekat tingkat 3 tu mata bath dia ditutup. Memang tak ada air lah satu floor tingkat 3 ni. Jadinya terpaksalah Pak Mat ni ambil wuduk dekat tingkat 5. Pak Mat ni jalan menggunakan tangga ni naik sampai tingkat 5. Sampai dekat tingkat 5 pula, Pak Mat kena berjalan sampai ujung bangunan sekali untuk pergi dekat bilik air kat sana. Memang tak ada orang pun yang gunakan bilik air dekat tingkat 5 ni sebenarnya. Sebabnya bilik air ni dah lama ditutup. Tak tahulah kenapa ditutup kan. Dan ini pun dibuka sebab bilik air dekat tingkat 3 tu semua rosak kan. Barulah pihak management ni buka kat tingkat atas, tingkat 5 punya bilik air tu. Jadinya Pak Mat ni bila nak masuk bilik air kat tingkat 5 tu pun, dia bacalah apa-apa yang patut kan.
Baca. Pak Mat pun masuk dalam bilik air tu. Nak ambil air wuduk ni lah Pak Mat ni pun berniat lah dan mulakanlah ambil wuduk dia. Yalah, mungkin dah ajal dia agaknya. Masa dia sengah ambil wuduk tu kan, tiba-tiba, kau nak tengok muka aku tak? Tengoklah. Tengoklah. Makhluk yang pernah ganggu dia dulu ni betul-betul waktu ni tercongok berdiri sebelah dia tau. Agaknya waktu tu Pak Mat ni masih lagi trauma dengan kisah yang dikena ganggu dengan makhluk ni 2 minggu yang lepas ni. Jadinya Pak Mat waktu tu memang terkejut amat-amat lah. Mungkin kerana tersilap langkah lah agaknya. Dalam bilik air tu mungkin bilik air tu pun licin agaknya kan. Pak Mat ni boleh jatuh tergelincir. Jadinya kepala dia ditakdirkan terkena bucu lantai tempat dia ambil wuduk tu. Dan dia terus pengsan dekat situ juga. Dan sebabnya dia banyak kehilangan darah. Habis lantai bilik itu semua penuh diliputi dengan darah Pak Mat ni. Dan kalau korang tengok memang sangat-sangat tragis lah. Sebab banyak sangat darah ni tau. Dan kalau ada orang jumpa Pak Mat ni awal-awal, mungkin Pak Mat ni dapat diselamatkan lagi. Tapi sebab dah tertulis Pak Mat ni pergi dengan cara tu kan, macam mana kita nak cakap kan. Jadi sedar-sedar je esok pagi makcik cleaner datang ni nak bersih-bersihkan tandas dekat 5 tu lah. Terkejutlah makcik tu. Ternampak Pak Mat ni terbujur kaku dengan muka yang dah biru, dah pucat dah tak bernyawa dah kat situ. Dan kecoh jugalah pagi tu kat pejabat kita orang ni. Dan polis datang, ambulans datang untuk bawa mayat Pak Mat ke hospital dan ambil keterangan daripada semua orang yang ada waktu tu. Alhamdulillah lah, tengah hari tu settle lah segala urusan semua berkenaan dengan Pak Mat ni kan. Dan selepas kejadian tu, ramai pensyarah tidak lagi berani buat kelas malam disebabkan ada yang pernah ternampak kelibat Pak Mat sedang membuat rondaan di bangunan tersebut. Dan ini adalah kisah seram Malaysia. Terima kasih Hairi kerana cerita dia agak menarik ya. Okey, terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada malam ni sehingga habis. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam.